Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Saudara sidang penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dipertemukan kita pada pagi ini dalam suasana kita beriman kepada Allah, diberi kesihatan yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara yang penting dalam kehidupan kita ini ialah kita perlu menilai diri kita, muhasabah diri kita, melihat sejauh manakah dalam kehidupan kita ini kita benar-benar melaksanakan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam ajaran Islam ini satu konsep yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf ialah satu konsep yang namanya muhasabah lin nafsi ataupun muhasabah an nafsi ataupun dalam bahasa Melayunya muhasabah diri. Muhasabah pun perkataan Arab yang memberi maksudnya ialah kita membuat penilaian terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya konsep ini berteraskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Seruan ini kepada orang yang beriman supaya kita bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu, kata Allah, melihat, menilai apa yang dia akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari esok, pada hari akan datang. Wattaqullah, sekali lagi Allah Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Karena itulah bila disebut soal muhasabah ini, sebelum kita pergi lebih jauh, artinya kita hendaklah tahu apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan. Kalau dalam soal ibadat, apa yang telah kita lakukan. Yang keduanya ialah apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Yang ketiganya ialah hasil daripada apa yang telah kita lakukan. Kemudian bila ada hasil, kita nilai pula, kita muhasabah pula soal kelemahan kita. Kadang-kadang kita ni payah nak terima tentang kelemahan kita. Macam kita sebutlah, kita suka sangat orang puji kita, tapi kita juga suruh orang kritik kita. Tapi bila orang kritik kita, orang bagi nasihat kepada kita, kita marah. Sedangkan kritikan yang membina itu akan memberi kebaikan kepada kita. Sebab memanglah muhasabah diri ini memang daripada diri kita sendiri, tetapi kadang-kadang datang juga daripada orang lain untuk kita nilai betul ataupun tidak perkara yang kita lakukan selama ini. Kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal orang yang bijak di atas dunia ni. Siapa yang bijak? Kalau sebut bijak ni semua orang mengaku dia bijak, tetapi siapa yang benar-benar pintar dan benar-benar bijak, yang betul-betul bijak, seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa bermuhasabah terhadap dirinya sendiri, menilai dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dia melakukan sesuatu amalan persiapan selepas mati. Sebab masih hidup saja kita boleh buat amalan, lepas mati habis. Masa hidup ni, yang masalahnya kita kadang bila hidup ni macam-macam kita nak buat baik, cuma kita ada satu sikap tak baik, namanya taswif, namanya bertangguh-tangguh. Saya nak buat ini, tapi bila umur saya
20 tahun. Saya nak buat ini bila saya pencen. Saya nak buat ni kalau saya naik pangkat. Saya buat ni kalau dapat anak ketiga, macam-macam. Sedangkan dalam Islam, bila nak buat kebaikan itu mesti berterusan. Kemudian Nabi kata wal ajiz, siapa yang lemah, yang kurang bijak siapa? Ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya pada masa yang sama dia bercita-cita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercita-cita nak kebaikan di sisi Allah, nak keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan syurga, nak dapatkan tingkat yang tertinggi bersama orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-citanya baik, tetapi amalannya sendiri dia mengikut hawa nafsunya. Sedangkan Allah sebut wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu. Biarlah nafsu itu dibentuk. Sebab nafsu ni ada dalam diri kita sendiri. Kita yang bentuk nafsu tu. Kerana itu juga Rasulullah SAW minta kepada kita supaya kita berwaspada terhadap musuh yang paling dekat dengan kita. Musuh yang paling dekat ialah nafsu kita yang berada di antara dua lambung kita. Ini merupakan musuh yang paling dekat dengan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Seperti kayu daunnya rimbun, sebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja Bertemu sekali lagi muslimin muslimat. Terima kasih kerana setia bersama kita pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara bentuk muhasabah diri yang perlu kita lakukan juga ialah muhasabah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi setimpal ataupun tidak, memang tak setimpal lah. Yang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu, kita balasi dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah Ta'ala beri. Katakanlah nikmat panca indera, adanya mata kita, telinga kita. Jadi bagaimana kita gunakan panca indera, anggota yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Macam mana kita gunakan mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tengok. Sebab tu orang yang tengok perkara-perkara yang tidak senonoh, sebenarnya dia tak ada konsep muhasabah dia. Dia tengok perkara-perkara yang sudah tentu perkara itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. Maka sudah tentu orang yang ada muhasabah dia tak berani, sebab dia tahu mata itu adalah milik Allah yang Allah Taala beri pinjam kepada kita. Begitu juga telinga yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kalau kita ada konsep muhasabah diri, telinga ni kita nak dengar yang baik-baik, bukan kita nak dengar caki maki orang. Begitu juga lidah yang Allah Ta'ala kurniakan. Kita lafazkan perkara-perkara yang baik. Bercakap sebagai macam mana kita nak pupuk perpaduan yang sebenar, nak dekatkan manusia. Bukan gunakan lidah kita ni untuk menghancurkan, suruh manusia berperang sebagai contoh. Begitu juga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat kaki. Yang kadang-kadang kita tak perasan, kita berjalan ke sana ke sini. Sebenarnya nikmat ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita supaya kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Bila sebut tempat baik tu bukan masjid saja, tempat baik, tempat kerja yang kita kerja hari ini pun tempat yang baik. Kita pergi ziarah rumah kawan kita, tempat yang baik. Kita kadang-kadang tempat baik itu masjid, betul lah, masjid itu tempat yang baik. Tapi maknanya gunakan kaki itu untuk melangkah, dan mudah-mudahan langkahan kita itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita perlu muhasabah nikmat rizki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita yang dok kira ni, kita dok kira pendapatan kita setahun. Kita tak pernah kira macam mana nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, rizki yang macam-macam. Bila sebut rizki ni, kita orang Melayu ni lebih tumpuan kita, rizki tu dalam bentuk RM. Berapa ringgit dapat, berapa ribu, berapa ratus. Sedangkan nikmat rizki dia macam-macam. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keluarga yang tenang, yang maknanya anak kita tak banyak telatahnya, isteri pula yang taat. Ini satu rezeki yang cukup besar, melebihi daripada rezeki duit.
dapat kesihatan yang baik. Ini rezeki yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sebab itu, bila Allah Taala kurniakan kita rezeki ni, apa cara kita? Kita muhasabah, ya Allah, banyak betul nikmat yang Allah Ta'ala kurnia, rezeki yang Allah Ta'ala kurnia kepada saya. Macam mana nak balas? Balasnya ialah dengan cara kita mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat yang Allah Ta'ala perintah, tinggal yang Allah Ta'ala larang, kemudian disusuli dengan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunat. InsyaAllah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita muhasabah atas diri kita? Nikmat waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni 24 jam. Jadi macam mana kita bahagikan masa? Setengah orang dia kata dia tak boleh berada majlis ilmu, dia tak boleh pergi masjid, dia sibuk sangat. Kalau soal sibuk ni, Nabi lagi sibuk. Rasulullah SAW ni macam-macam tugas. Parlimen perang Nabi, ketua negara Nabi, kita kata pakar motivasi untuk beri nasihat kepada para sahabat Nabi, ketua keluarga Nabi. Tapi Nabi boleh menjalankan sebab Nabi SAW sentiasa muhasabah diri, dan Rasulullah SAW membuat pembahagian waktu yang betul. Dan antara perkara yang perlu juga kita muhasabah terhadap diri kita ialah sejauh mana kita ni sucikan, bersihkan jiwa kita ni. Yang kadang-kadang kita sibuk nak bersihnya pakaian kita, kereta kita, rumah kita. Itu Alhamdulillah itu diteruskan. Tapi yang dalam ni, kita nak bersihkan yang dalam ni, antaranya ialah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kepada Allah. Bila kita dah tersasu, tersilap, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadilah sifat kita, sikap kita ni macam Nabi Adam dan juga Hawa. Mereka menyatakan bila telah disahkan mereka telah tersilap, mereka mengungkapkan kata-kata Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Inilah sikap yang baik. Bila dah bersalah, bersilap, kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara cara kita nak sucikan jiwa kita dalam bentuk kita muhasabah diri kita, dalam bentuk kita mengingati mati. Zikrul maut, mengingati mati. Sebab itulah pernah seorang wanita di zaman Nabi SAW datang mengadu kepada Aisyah, isteri Rasulullah SAW, dan juga Ummul Mukminin Aisyah ini. Jadi wanita ini datang Aisyah mengadu kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tolong beri nasihat pada saya. Saya ni," terus terang kata wanita tersebut kepada Aisyah, "saya keras hati. Saya ada penyakit, hati saya keras." Jadi Aisyah menyatakan, "Senang saja, kamu balik dan kamu perbanyakkan mengingati mati." Maka tak lama kemudian datang balik wanita ini mengucapkan terima kasih kepada Aisyah. Sebab dia kata, "Ya Aisyah, Alhamdulillah, sekarang hati aku sudah menjadi lembut." Sebab apa lembut? Sebabkan ingatkan kematian. Hebat macam mana pun kita akan meninggal. Kalau kita buat zalim kepada kawan kita, sahabat kita, jiran kita, ingat, kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita ingat begitu, insya-Allah hidup kita ni akan tenteram. Sebab kita akan yakin sampai masa, sampai ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mempersoalkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan konsep muhasabah diri ini menjadi amalan kita. Mungkin kita boleh muhasabah. Festival Musim Panas yang disambut oleh masyarakat